Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Baik, yang ini isu paling mengejutkan Muhyiddin Yassin. Kerana baru-baru ini, beliau amat gembira apabila gelombang Perikatan Nasional seakan-akan dapat menguasai seluruh Malaysia. Namun demikian, satu dapatan terkini menunjukkan bahawa tsunami Perikatan Nasional hanya bersifat sementara dan PH akan berjaya tawan Kedah tak lama lagi. Saudara-saudara semua, ini semua selepas berlakunya apa yang kita terkejut, Anwar Ibrahim mendedahkan puluhan ataupun berbilion ringgit telah dipunggah oleh bekas Menteri Kewangan dan bekas Perdana Menteri. Anwar Ibrahim tidak menyebut siapapun nama di dalam pendedahan tersebut. Namun demikian, yang menjadi tanda tanya bahkan andaian spekulasi daripada netizen yang melibatkan pelbagai nama dan juga beberapa Menteri Kewangan. Saudara-saudara sekalian, apabila didedahkan tsunami Perikatan Nasional hanya sementara, ini pasti akan mengejutkan semua penyokong yang menyokong Perikatan Nasional maupun menyokong Pakatan Harapan. Pakatan Harapan PH yakin menawan Kedah pada pilihan raya negeri akan datang dan menganggap tsunami Perikatan Nasional PN pada PRU 15 bersifat sementara. Pengarah Biro Komunikasi dan Penerangan PH Kedah, Ismail Saleh berkata, keyakinan pihaknya menawan Kedah kerana gelombang PN itu wujud atas sentimen bangsa dan agama. Ramai telah menyedari hakikat permainan sentimen ini yang hanyalah untuk meraih laba politik dan tidak memberi apa-apa keuntungan dalam usaha pembinaan negara. Oleh sebab itu, mereka sudah mula berubah, katanya dalam satu kenyataan. Ismail yang juga adun Pengkalan Kundur turut menjelaskan kecemerlangan pentadbiran kerajaan perpaduan diketuai Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberikan keyakinan kepada Pakatan Harapan Kedah merampas semula negeri itu. Hal ini menurut beliau, Perdana Menteri tidak hanya bercakap namun turut bertindak dengan kesungguhan bagi mentadbir negara selain mendapat pengiktirafan pemimpin seluruh dunia. Katanya, tsunami PN juga akan dapat diredakan disebabkan kerjasama politik antara PH dengan Barisan Nasional yang bersama membentuk kerajaan perpaduan. Perbincangan tentang kerjasama ini iaitu PH-BN di semua peringkat sudah bermula, katanya. Pada PRU 15, PN berjaya memenangi 14 daripada 15 kerusi parlimen di Kedah, manakala PH memperoleh 1 kerusi melalui Dr. Taufik Johari iaitu di Sungai Petani. Kedudukan semasa Dewan Undangan Negeri Dun Kedah menyaksikan PN memiliki 21 kerusi, PH 10, manakala BN dan Pejuang masing-masing 2 kerusi. Saudara-saudara sekalian, pada pendapat saya, selepas adanya kerjasama antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dalam kerajaan perpaduan di peringkat pusat, saya fikir akan berlaku yang mana kerjasama 1 lawan 1 dalam pilihan raya negeri Kedah nanti, yang mungkin akan membabitkan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan tidak akan bertembung sesama sendiri. Ini akan mengakibatkan perlawanan 1 lawan 1 dengan Perikatan Nasional di Kedah. Oleh sebab itulah, pada pendapat saya, peluang untuk Pakatan Harapan menang besar di Kedah lebih cerah dengan bantuan ataupun dengan kerjasama daripada Parti Barisan Nasional atau UMNO. Dengan adanya perlawanan 1 lawan 1, seperti yang kita tahu, tidak akan berlaku pecah undi. Maka dengan itu, apabila tidak berlaku pecah undi, ini akan memberikan kelebihan kepada Kerajaan Pakatan Perpaduan antara PKR ataupun Pakatan Harapan dengan UMNO. Dan pada pendapat saya, apabila itu berlaku, besar kemungkinan calon-calon daripada Perikatan Nasional akan menghadapi masalah yang besar. Kerana apabila tidak ada pecah undi,
dan undi disatukan antara kerajaan atau antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional, ini akan memberi kelebihan baru yang besar kepada Pakatan Harapan. Apa pendapat kamu semua, saudara-saudara? Sebelum itu, tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan ini. Susulan daripada pendedahan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri Keuangan memunggah berbilion ringgit duit, ini yang harusnya terjadi. Paling penting ialah dana berbilion ringgit yang dipunggah bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan itu mesti diambil semula. Adakah Anda bersetuju dengan perkara ini? Saya sangat setuju. Sepatutnya dan seharusnya apabila diketahui dan telah didedahkan nilai duit yang berbilion ringgit dipunggah ini, sepatutnya ianya harus dipastikan supaya uang itu boleh diambil semula. Bukan untuk mengayakan mereka, tetapi untuk kesejahteraan rakyat dan boleh guna untuk membangun rakyat, membantu rakyat yang ada di Malaysia. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda juga tentang isu paling hot ini. Itu Anda juga setuju supaya uang yang telah diketahui ini harus diambil semula sebanyak yang mungkin. Di luar kelaziman daripada kelaziman sambutan ambang tahun baru di era Anwar Ibrahim, kali pertama sebagai Perdana Menteri malam tadi dimeriahkan dengan munajat serta doa kepada Allah di Masjid Putrajaya. Tiada sambutan dengan hiburan, nyanyian, pergaulan bebas serta tembakan bunga api ke udara sebagaimana kelaziman. Kali pertama juga perutusan khas tahun baru disampaikan oleh Perdana Menteri di dalam masjid dengan dipancarkan ke seluruh negara melalui penyampaian tanpa teks yang memberi gambaran tulingnya keikhlasan yang terpancar daripada lubuk hati penyampainya. Perutusan yang disampaikan penuh dengan perasaan serta nasihat, memperlihatkan iltizam kebersamaan untuk membela rakyat, memperjuangkan keadilan, menangani rasuah dan membina semula negara. Apabila menyebut mengenai rasuah dan membina semula negara, ia tentunya tidak terlepas daripada memperkatakan kecurangan silam dan kecurian silam yang walaupun setengah pihak merasakan tidak perlu lagi diungkit-ungkit cerita-cerita yang lama. Saya sangat tidak setuju dengan sebilangan pihak yang mahukan supaya isu yang lama-lama itu tidak diungkit-ungkit lagi. Contohnya adalah tentang kalau benar ada penyelewengan, kalau ada pihak kata tak perlulah diungkit lagi ataupun biarkan yang berlalu sahaja, saya tidak setuju. Ianya harus didedahkan sebaik-baiknya dan perlu diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sebagai pengajaran dan supaya tidak hilang pedoman, kisah-kisah lama sebenarnya perlu diceritakan semula agar sempadan tidak lagi mudah dilangkari. Saudara, kalau ada kesan pribadi kepada saya boleh maafkan. Malah saya telah maafkan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini bukan soal politik kepartian. Ini tugas rakyat Malaysia. Kalau nak jamin negara ini selamat, kata Anwar mengenai sikapnya yang tidak akan membiarkan perkara berlalu begitu sahaja. Perdana Menteri seterusnya berkata, negara akan selamat terangkat martabat serta harakatnya jika semua pihak mempunyai tekad untuk menghentikan amalan salah guna kuasa dan rasuah. Menurut Anwar, kerajaan yang dipimpinnya akan menamatkan amalan rasuah yang didakwanya, menggunakan kepimpinan politik dan kedudukan dalam kerajaan sebagai kesempatan untuk memunggah kekayaan. Walaupun tidak menyentuh secara langsung pentadbiran atau nama pemimpin yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, namun beliau menyebut pihak berkenaan sebagai pernah menjadi Menteri Keuangan dan bekas Perdana Menteri sebelum ini. Saya nak sebut bahawa sikap kita jelas, negara ini negara hukum. Badan Penguatkuasaan diberi kuasa sepenuhnya untuk memantau, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Tetapi saya nak nasihat juga rekan-rekan saya yang lain yang bercakap soal bersih dan hari-hari saban hari menyerang beberapa tokoh dalam kerajaan perpaduan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apatah lagi orang-orang yang pernah menjadi Menteri Kewangan dan Perdana Menteri yang tak kala mereka berkuasa itu bukan dipunggahnya ratusan juta ringgit, bilion ringgit dipunggah, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya nak nasihatkan bahawa kerajaan ini akan pastikan sekurang-kurangnya sebahagian daripada dana yang dipunggah itu dipulangkan semula kepada rakyat. Ini bukan kecil jumlahnya, kata Anwar tanpa memperincikan dakwaannya itu. Persoalan lain yang segera muncul berikutan itu ialah siapakah bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri Kewangan yang beliau maksudkan itu. Adakah ia adalah Tun Mahathir Mohamad yang pernah memegang jawatan Menteri Kewangan ketika menjadi Perdana Menteri? Adakah ialah Ayal Daim Zainuddin, bekas Menteri Kewangan ketika era Tun Mahathir? Adakah ia Najib Razak yang menjadi Menteri atau menjadi Perdana Menteri turut memegang jawatan Menteri Kewangan? Adakah ia Muhyiddin Yassin yang ketika menjadi Perdana Menteri telah menguatkuasakan darurat, lalu banyak perbelanjaan kerajaan dilihat meragukan? Siapapun mereka, yang penting sebagaimana disebut Anwar dalam perutusan khas tahun barunya malam tadi, Badan Penguatkuasa harus memikirkan bagaimana helah dan cara supaya jangan rakyat masih terpukau dengan janji dan slogan kononnya bersih, padahal diselaput dengan ratusan juta kekayaan yang telah dipunggah. Dan sekurang-kurangnya sebahagian daripada dana yang dipunggah itu dipulangkan semula kepada rakyat. Ini benar-benar merupakan azam tahun baru yang pelakunya serta pengembalian dana yang dipunggah itu dapat disaksi sendiri rakyat akhirnya. Jika tidak, perutusan khas dalam masjid malam tadi tidak bermakna apa-apa. Jadi saudara-saudara sekalian, yang menjadi persoalan ialah siapa yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan lebih penting lagi ialah kita mengharapkan supaya yang lebih penting ialah harta yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, yang dana berbilion dipunggah bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Kewangan ini mestilah dapat diambil semula. Tidak pun secara keseluruhan, tetapi sekurang-kurangnya dapat sebahagian pun sudah kira elok, saudara-saudara sekalian. Namun, yang masih menjadi tanda tanya kepada kita semua ialah siapakah Perdana Menteri bekas Menteri Kewangan yang disebutkan itu, saudara-saudara sekalian. Kerana ianya boleh menyentuh Tun Mahathir Mohamad yang juga pernah menjadi Perdana Menteri dan memegang portfolio Menteri Kewangan. Atau adakah ia ialah Daim Zainuddin, bekas Menteri Kewangan ketika era Tun Mahathir? Atau adakah Najib Razak yang menjadi Perdana Menteri yang turut memegang jawatan Menteri Kewangan? Ataupun adakah ialah Muhyiddin Yassin yang juga menjadi Perdana Menteri yang telah menguatkuasakan darurat lalu banyak perbelanjaan dilihat meragukan? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.